Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita Nukas edisi malam 17 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anarikos. Berita utama, golongan wanita hari ini semakin maju dan turut sama menguasai teknologi selari dengan peredaran zaman. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, peran wanita juga penting dalam institusi kekeluargaan dan tidak ketinggalan menyumbang terhadap pembangunan negeri ini. Ini telah dilihat dalam pembangunan di Silicon Valley, di mana banyak juga syarikat-syarikat yang besar yang berteraskan kepada teknologi ini diketuai oleh wanita. Ini bermakna masa depan kita adalah cerah untuk semua manusia, tidak terkongkong dengan gender. Dalam hal ini saya percaya bahawa wanita Sarawak dapat memainkan peranannya. Ketua Menteri berucap demikian semasa merasmikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021 Sarawak HWA21 bertemakan Choose to Challenge atau Wanita Bangkit mendepani cabaran bersama isteri beliau Datin Petinggi Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Justru bagi merealisasikan matlamat ke arah negeri maju pada 2030, beliau menjelaskan Sarawak amat menitik beratkan kelayakan dan ilmu terkini iaitu berlandaskan sistem merit. Di Sarawak ke arah ekonomi digital ini dan masa depan, peranan kita will be based on merit. Siapa sahaja yang ada kelayakan dan juga mempunyai ilmu-ilmu yang terkini dalam era yang baru, they will be there. Jadi sama ada NGO ataupun GLC dan juga bidang-bidang yang lain, perakaunan dan yang lain-lain, sudah tentu kalau ada mempunyai latar belakang yang sesuai dalam era yang baru, mereka akan diletakkan di dalam policy making. Sementara itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, walaupun wanita mempunyai akses kepada pendidikan, kemajuan dunia tanpa sempadan dan terlibat dalam pelbagai sektor pembangunan negeri, wanita Sarawak masih berdepan dengan pelbagai kekangan dan cabaran. Malah katanya masih wujud stigma dalam kalangan masyarakat yang membataskan penglibatan wanita dalam bidang tertentu. Ada di antara wanita Sarawak masih dibelenggu dengan isu seperti kemiskinan, keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak yang didapati meningkat semasa pandemik COVID-19 ini. Masih wujud stigma dan stereotyping yang membataskan keterlibatan wanita Sarawak dalam bidang tertentu. Suara wanita masih belum benar-benar didengar kerana masih ramai yang prejudis dengan hasrat murni wanita untuk sama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Menurut Datuk Seri Fatimah, walaupun wanita telah diberi kepercayaan untuk memimpin, namun bilangan mereka masih terlalu kecil dan secara realitinya penyertaan wanita dalam membuat keputusan di negeri ini masih rendah. Sehubungan dengan itu, beliau menyeru semua wanita Sarawak agar terus berusaha bersungguh-sungguh membina keupayaan diri dengan ilmu dan kemahiran. Wanita Sarawak juga harus mempunyai kualiti pribadi unggul, berani, berdaya tahan, fleksibel, bijak mengatasi tekanan dan bangkit mendepani cabaran selari dengan tuntutan era digital. For those who are facing discrimination and who are in abusive relationship, please step up, fight and create your own opportunities to have a meaningful life you truly deserve. Berita seterusnya, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John C. Kitayai, telah mengadakan tinjauan tapak projek transformasi luar bandar RTP di 5 buah rumah panjang dalam Dewan Undangan Negeri Dun Kakus pada Selasa. Dalam lawatan di Rumah Japing Gasing Ulu Anap Tatau, beliau telah meninjau projek menaik taraf jalan dan merata tapak di Rumah Asun Jemat dan Rumah Panjang Baru Jelian Guru yang akan dilaksanakan tahun ini. Turut ditinjau projek merata tapak Rumah Panjang Baharu dan Jalan Rumah Minda Jipun Jalan Sangan Merit yang juga projek RTP 2021.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus itu turut meninjau projek kecil luar bandar MRP 2021 merata rumah panjang baru Rumah Lemu Sungai Buloh Anap yang mempunyai 15 pintu. Tinjauan diakhiri dengan melawat projek Jalan Rumah Japit yang dinaik taraf di bawah projek Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia, MARIS. Berikut pula, kerajaan telah mewujudkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP dalam usaha mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan di kawasan luar bandar. Menurut Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni, kualiti pendidikan di setiap kawasan bandar dan luar bandar sepatutnya sama rata atau hampir sama. Katanya jurang pendidikan wujud disebabkan beberapa faktor, antaranya kesedaran ibu bapa, kurang perhatian terhadap pendidikan, tiada motivasi pelajar, kesukaran mengubah persepsi terhadap pendidikan, kemiskinan keluarga dan sikap pelajar itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan dana tahunan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bako baru-baru ini. Pada majlis itu, Dr. Hazlan menyerahkan sumbangan dana tahunan sebanyak RM10,000 dan RM100,000 bagi naik taraf 3 projek di SMK Bako. Di Kota Semarahan, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS sekali lagi menganjurkan Majlis Anugerah Gemilang MAGU bertempat di Arena Gemilang Detar Putra UNIMAS pada Rabu. Majlis disempurnakan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion bersama pengurusi Lembaga Pengarah UNIMAS Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Mat Jurai, Naib Chancellor UNIMAS dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi. Majlis kali ini menyaksikan pengiktirafan kepada 164 kaki tangan yang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC, 67 penerima anugerah perkhidmatan setia APS dan 28 kaki tangan bersara pada tahun 2021. Selain itu, 10 kategori anugerah akademik, 5 kategori anugerah pengurusan dan 2 kategori anugerah sukan turut diberikan kepada kaki tangan yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Sijil penghargaan juga turut disampaikan kepada 14 penerima yang telah banyak memberi sumbangan kepada universiti serta mendapat pengiktirafan dari dalam dan luar negara sepanjang tahun 2020. Manakala di Mukah, Jabatan Penerangan Daerah itu pada Selasa telah mengadakan program Info on Wheel IOW bagi menerangkan mengenai program imunisasi COVID-19. IOW kali ini meliputi 3 lokasi iaitu Kampung Penakup Cina, Kampung Sesok Mukah dan Market Basah Mukah. Semasa program itu, Jabatan Penerangan menjelaskan bahawa kerajaan telah memperkenalkan program imunisasi COVID-19 untuk memastikan imuniti berkelompok dapat dibentuk di dalam komuniti sekaligus dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan daripada terus merebak. Menurut jabatan itu lagi, pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin boleh dibuat di atas talian melalui aplikasi MySejahtera. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.